Ianya menjadi satu trend yang dibawa oleh syarikat-syarikat pelabur dari yang membawa budaya maki hamun, sumpah serana, sehingga akan berani memasukkan salah satu kriteria dalam job description untuk pengambilan pekerja supervisor baru, iaitu boleh maki orang. Macam cerita Ramli, job description tahan maki. Mereka merasakan diri mereka berkuasa dan mampu berbuat apa sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kepada hebat oleh Jim Collins, Good to Great. Buku ini merupakan rujukan banyak syarikat-syarikat gergasi di dunia bagi memacu perkembangan perniagaan mereka ke pasaran dunia. Pesanan kepada semua pemilik syarikat atau perniagaan, ilmu itu penting untuk anda dan juga untuk semua pekerja anda. Jadi jangan kedekut untuk meluangkan masa anda dan masa pekerja anda untuk menimba ilmu, sama ada anda sendiri yang berkongsi ilmu ataupun sediakan pihak yang mengendalikan program pembangunan kepada pekerja anda. Apapun program pembangunan yang anda sediakan kepada pekerja harus disokong kuat oleh anda sendiri. Tanpa sokongan anda, berilah latihan pembangunan apapun kepada pekerja anda. Ianya membazir duit dan membazir masa. Kajian mendapati syarikat yang memberi tumpuan kepada pembangunan ilmu dan kemahiran pekerja, prestasinya di tahap yang optimum dan juga mampu mengekal pekerja-pekerja berprestasi tinggi dalam syarikat. Buku ini didasarkan pada kata-kata utama, iaitu baik adalah musuh besar. Collins menjelaskan kita tidak mempunyai sekolah yang hebat kerana guru-gurunya hanya baik saja. Kita tidak mempunyai pemerintahan yang hebat kerana pemimpinnya hanya di tahap baik saja. Sedikit orang memperoleh kehidupan yang hebat kerana sebahagian besarnya selesa menjalani kehidupan yang baik. Sebilangan besar syarikat tidak pernah menjadi hebat, tepatnya kerana sebahagian besar syarikat cukup hanya untuk menjadi baik, dan itulah masalah utama mereka. Oleh kerana ingin tahu, Collins bertekad untuk mengetahui perbezaan antara organisasi yang baik berbanding yang hebat. Dia dan pasukan penyelidiknya memulakan pengembaraan rasa ingin tahu yang dimulai dengan analisis syarikat Amerika yang dianggap sebagai contoh yang baik dan hebat, dan diakhiri dengan kerangka kerja yang ditunjukkan dalam gambar ini, yang menunjukkan proses yang dilalui setiap syarikat untuk mampu dinobatkan sebagai syarikat yang hebat. Kepimpinan level kelima. Pasukan penyelidikan Collins mendapati bahawa ramuan pertama untuk kehebatan adalah pemimpin dengan gabungan kerendahan hati dan profesional. Tidak seperti yang disangka oleh ramai orang, individu yang menerajui syarikat yang dianggap hebat bukanlah pemimpin yang berprofil tinggi dengan keegoan, kesombongan yang agak sukar untuk dibawa berbincang, tetapi sebaliknya yang berlaku. Merendah diri, mudah untuk di approach, mudah untuk dibawa bercakap oleh setiap lapisan pekerja di dalam syarikat, dan tidak bermuka-muka. Pertama, siapa lalu apa? Langkah kedua yang diambil oleh syarikat-syarikat hebat adalah memastikan bahawa orang yang betul terlibat. Di luar sekadar mempunyai pasukan yang tepat, bahagian kerangka ini menekankan mempunyai orang yang tepat bahkan sebelum memutuskan di mana organisasi ini ditujui. Ringkasnya, dapatkan orang yang betul di dalam bas. Orang yang salah dikeluarkan dari bas tersebut, dan orang yang tepat di tempat duduk yang betul, dan kemudian tahu ke mana untuk membantu bas tersebut. Menghadapi fakta kejam. Ini berhadapan dengan realiti untuk benar-benar membuat keputusan yang baik mengenai arah organisasi. Namun dengan melakukannya, pasukan Collins mendapati bahawa organisasi yang hebat juga mempertahankan keyakinan yang teguh bahawa mereka akan menang walau dengan apa cara sekalipun. Konsep landak. Komponen trust dalam kerangka kerja komponen landak memerlukan organisasi mendasarkan strategi mereka pada 3 dimensi. Apa yang anda boleh buat yang terbaik di dunia, apa yang mendorong enjin ekonomi anda,
dan apa yang anda sangat minati. Budaya disiplin. Colin percaya bahawa birokrasi dan hierarki hanya diperlukan apabila orang yang salah berada di dalam bas. Dalam budaya disiplin sistem yang betul sudah ada, namun ada kebebasan untuk cukup bagi setiap orang untuk mengemukakan idea dan menonjolkan prestasi mereka. Pencapaian teknologi. Syarikat yang baik kepada hebat tidak pernah menggunakan teknologi sebagai alasan untuk masalah mereka, dan mereka juga tidak bergantung kepada teknologi sepenuhnya untuk mendorong mereka maju. Sebaliknya, mereka bijaksana dalam pendekatan dan pilihan mereka dalam teknologi, menggunakannya sebagai pemacu bagi meningkatkan momentum mereka ke arah kecemerlangan. Konsep flywheel kemudian menjelaskan bahawa syarikat tidak pernah membuat lompatan dari yang baik kepada yang hebat dengan melaksanakan program hebat. Mereka turun bersama-sama membina momentum secara konsisten sehingga kejayaan tercapai. Tanpa disangka-sangka, kita mendapati Baik Kepada Hebat adalah sumber bacaan yang menarik. Walaupun ianya adalah buku perniagaan dengan gaya penceritaannya, Colin secara literal membawa pembaca melalui setiap komponen kerangka dengan cara yang membuat kita terasa seperti kita hadir dalam penemuan pasukan-pasukan penyelidiknya. Akhirnya, Good to Great mesti dibaca kerana memberikan pandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengenai dimensi memimpin organisasi secara konsisten dengan penuh rasa rendah diri dan profesional sehingga menjemput kecemerlangan dalam organisasinya dan menjadi hebat. Komentar dari saya. Titik tolaknya untuk kecemerlangan sesebuah organisasi, kita tidak boleh mengharapkan barisan kepimpinan organisasi yang gila kuasa, gila caci maki untuk memotivasikan katanya. Gila pangkat, pendek kata segala macam gila harus disingkirkan dari organisasi. Buang jauh-jauh. Tapi nampaknya menjadi satu trend yang dibawa oleh syarikat-syarikat pelabur dari tu yang membawa budaya maki hamun, sumpah serana, sehingga akan berani memasukkan salah satu kriteria dalam job description untuk pengambilan pekerja supervisor baru-baru ini, iaitu boleh maki orang. Macam cerita Piramli. Job description tahan maki. Mereka merasakan diri mereka berkuasa dan mampu berbuat apa saja. Pilah buatkan negara mereka. Cukuplah. Di Malaysia kita ada undang-undang. Nasihat untuk pekerja di syarikat-syarikat seperti ini, cari kerja lain. Kita kerja nak cari duit, dan pada masa yang sama nak cari keberkatan dan juga ketenangan jiwa. Duit berlambak tapi asyik duk kena maki, buat apa? Organisasi cemerlang harus menunjukkan keprihatinan barisan pengurusan atasan kepada semua aset syarikat yang paling berharga, iaitu pekerja. Semua pekerja adalah sebahagian dari organisasi dan harus dilayan sewajarnya. Dan ini akan memberikan motivasi kepada mereka untuk sama-sama memacu strategi organisasi ke arah kecemerlangan dengan rela hati tanpa paksaan. Salam Nusantara.